Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar di saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia? Pada pagi-pagi ini yang diberkati, terus bersama dengan saya Syahari Abdul Rahman dalam segmen motivasi pagi terbitan Puan Hajah Maslina Alias. Dan pada kali ini kita memilih satu topik yang saya yakin semua kita akan memberikan perhatian, iaitulah Yusuf memilih penjara. Yusuf memilih penjara. Tuan-puan yang dihormati, hidup kita terlalu singkat sebenarnya. Maka kita kena membuat pilihan sama ada hidup sekadar bernafas atau kita nak tinggalkan legasi. Oleh itu, fikir panjanglah setiap pilihan yang kita nak buat. Kadang pilihan itu nampak kesenangan banyak, rupanya banyak keburukan. Ada pilihan kadang kita nampak penuh dengan keburukan, tetapi Allah Ta'ala sembunyi padanya banyak kebaikan. Sulit sebenarnya untuk membuat pilihan yang tepat, melainkan orang mukmin yang apabila membuat pilihan, dia menggunakan dasar pilihan itu adalah takwa. Maka bila dasar pemilihan sesuatu itu takwa, lambat laun Allah akan menonjolkan hikmahnya. Tuan-tuan, umpamanya orang yang berpuasa. Ada orang, dia berpuasa kerana makanan tak ada. Makanan tak ada, maka berpuasalah. Tetapi bayangkan satu orang yang membuat pilihan untuk berpuasa, ketika orang lain tidak pun berpuasa, dia memilih untuk puasa 6, puasa sunat, sedangkan dia dikepung oleh orang-orang yang tak puasa, dan makanan-makanan enak tersaji di hadapan matanya. Mana yang mencabar untuk membuat pilihan, tuan-puan? Itulah gambaran bagaimana Yusuf AS ketika berada di Mesir, ketika beliau bukan sekadar digoda oleh Zulaikha, tetapi sekarang perihal baginda dengan Zulaikha sudah mula tular dan sudah mula heboh hingga pada pengetahuan wanita-wanita Mesir, sehingga pada satu detik baginda telah dilihat oleh wanita-wanita Mesir, sehingga wanita-wanita Mesir itu sendiri tidak senang duduk, melainkan mahu mendatangi, mendekati, cuba nak tackle Yusuf AS. Cuba kita letak diri kita di tempat posisi Nabi Allah Yusuf AS. Kalau kita duduk di tempat Nabi Yusuf AS, barangkali kita boleh memilih untuk duduk di zon selesa, iaitulah ikut sahaja arus perdana Mesir, ikut sahaja lifestyle, culture orang-orang Mesir. Wal'iyadu billah. Yusuf sendirian, tuan-puan, tapi punyai pendirian. Al-haqqu ma'aka walau kunta munfaridan. Hendaklah kamu setia dengan kebenaran walaupun kamu pasti bersendirian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah ia walaupun dengan gigi gerahammu. Kita perlu ingat tuan-tuan, banyak faktor yang boleh memihak kepada Yusuf AS memilih untuk menyambut dan menyahut permintaan wanita-wanita Mesir berkenaan. Namun Yusuf tidak memilih untuk senang lenang dan berfoya-foya seperti mereka. Kita perlu ingat, Yusuf ada rupa, Yusuf ada ketampanan dan kecantikan. Itulah press button yang paling berkuasa, yang tak ada pada mana-mana lelaki di Mesir, bahkan atas muka bumi. Itulah petik jari yang boleh digunakan oleh Yusuf AS lalu 1000
Wanita-wanita cantik boleh hadir tunduk kepada baginda. Tetapi baginda memilih untuk tidak menekan button berkenaan. Baginda ada kelebihan, baginda tidak menekan button berkenaan. Kita kena ingat baginda masih muda. Masih terlalu muda, belum berkahwin. Dan pastinya baginda sudah lama mengimpikan kebebasan daripada terus bekerja sebagai pelayan dalam istana Al-Aziz. Ini merupakan satu detik, ya, satu karier baru boleh dilakukan dengan wanita-wanita ini. Wal'iyadu billah, baginda tidak memilih sedemikian. Baginda boleh memilih sedemikian, tetapi baginda tidak memilih. Dengan ibu bapa baginda, keluarga baginda nun jauh di Palestin sana. Apa-apa pilihan boleh dibuat seumpama pelajar yang duduk di overseas. Ibu bapa tak tahu apa yang berlaku. Anak boleh memilih jalan gelap. Mak ayah tak tahu apa cerita di kampung, tak tahu. Apa mahu dirisaukan? Ya, satu hari satu wanita. Wal'iyadu billah. Yusuf alaihissalam tidak mengambil jalan gelap berkenaan. Dan kita kena ingat negara Mesir bukan negara Muslim. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, hatta perzinaan itu sendiri barangkali satu normalisasi, satu perkara yang tidak dianggap hina. Dan ketika wanita-wanita Mesir itu mendatangi beliau, Yusuf melafazkan doa yang sangat kita perlukan kepada doa ini di akhir zaman. Ketika seorang lelaki digilai oleh wanita-wanita pengikut-pengikut followersnya, ketika seorang wanita mula digilai oleh lelaki-lelaki followersnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif 'anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Sadaqallahul azim. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, aku lebih menyukai penjara daripada memenuhi ajakan wanita-wanita itu semua. Jika engkau tidak menghindarkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mampu mengawal dirinya dan tidak mampu berfikir apa yang terbaik untuk dirinya. Inilah pilihan yang dilakukan oleh Yusuf untuk meninggalkan ruang untuk menjadi pojaan hati manusia dan kaum wanita. Kerana apa tuan-tuan Yusuf melafazkan doa ini? Kerana Yusuf alaihissalam mengiktiraf kelemahan dirinya. Baginda menyebut baginda tidak kuat. Baginda menyebut wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Asbu ilaihinna. Maha suci Allah daripada menurunkan kalam yang sia-sia, yang tidak ada makna dalam kehidupan kita. Asbu ilaihinna adalah ungkapan pengiktirafan Yusuf alaihissalam sebagai seorang manusia yang ada nafsu. Allah Ta'ala apabila mendapati hambanya bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan insan dan akalnya, Allah akan membantunya menepis dengan kekuatan luar biasa pada pujuk rayu ini semua. Asbu ilaihinna menunjukkan kekuatan akal kita, kekuatan keinsanan tak boleh menepis godaan perzinaan yang sangat dahsyat ini, apatah lagi daripada wanita-wanita yang ramai, yang cantik, yang muda, orang-orang besar. Baginda kembali pada Allah memohon kekuatan daripadanya. Al-Hafiz Ibnu Katsir menggambarkan keadaan ini ataupun doa Nabi Yusuf ini. In wakkaltani ila nafsi falaysa li min nafsi qudratun wala amliku laha durran wala naf'an illa bihawlika wa quwwatika antal musta'an wa 'alaika tuklan. Hanya kepadamu wahai Allah aku meminta pertolongan dan hanya kepadamu Allah aku bertawakal. Tuan-tuan, Yusuf memilih penjara. Seronok apa hidup di penjaranya?
Sudah tidak bebas seperti sebelumnya. Namun itulah pilihan yang dibuat demi memelihara prinsip dan agama. Semoga kita mengambil pengajaran daripada pilihan yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.